Asia Tenggara merupakan tempat tinggal bagi penduduk Muslim terbesar di dunia. Melihat dari sudut geografi, kawasan Asia Tenggara merupakan tempat yang unik dan menarik bagi perkembangan agama-agama dunia. Sehingga hampir seluruh agama, terutama agama besar, pernah singgah dan mendapat pengaruh di beberapa tempat di kawasan ini, termasuk agama Islam. Kedatangan Islam dibuktikan dengan peninggalan sejarah seperti prasasti, batu bertulis, batu nisan dan lain-lain. Penyebaran dan perkembangan sejarah Islam di Asia Tenggara berlangsung secara damai. Ini bersesuaian dengan perkembangan Islam yang masuk melalui jalur perdagangan, perkahwinan, dakwah dan pembauran masyarakat Muslim Arab, Parsi dan India, bukannya melalui pergolakan politik. Kedatangan Islam ke alam Melayu juga dikesan sejak awal abad pertama Hijrah lagi. Menurut sejarawan S.Q. Fatimi, menyatakan bahawa sebelum tahun 1883, kedatangan Islam ke alam Melayu dibawa dari Arab. Berdasarkan fakta sejarah secara kronologinya, daerah pertama yang menerima Islam ialah Champa pada abad kedua Masihi, diikuti pula Samudra Pasai pada tahun kurun ke-9. Seterusnya Melaka pada kurun 15. Selepas kejatuhan Melaka ke atas Portugis, Aceh mengambil alih pada tahun kurun 16 hingga 17, diikuti Kerajaan Johoriah pada kurun 17 hingga 18. Teori kedatangan Islam dari semenanjung Tanah Arab. Menurut teori John Comfort dalam bukunya History of the Indian Archipelago, beliau menyatakan bahawa Islam berkembang melalui aktiviti perdagangan. Buktinya, catatan Cina yang mengatakan orang Arab dan Parsi mempunyai pusat perniagaan dan penempatan di Canton sejak 300 Masihi, di mana pedagang Arab telah singgah di pelabuhan utama Asia Tenggara, terutamanya Melaka, untuk dijadikan tempat menunggu perubahan angin monsun untuk ke China. Mereka telah menetap sementara dan membina perkampungan serta menjadikan tempat mengumpul dan menjual barang dari China dan India. Oleh hal yang demikian, cara hidup Islam pedagang Arab telah menarik minat pedagang tempatan untuk mendalami Islam. Malah, menurut Thomas Arnold, Coromandel dan Malabar bukan satu-satunya tempat asal Islam dibawa. Beliau mengatakan bahawa para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat Timur sejak abad ke-7 dan 8 Masihi. Malah semasa pedagang Arab menetap di Asia Tenggara, terdapat beberapa pedagang Arab telah menikah dengan penduduk tempatan sehingga mereka membentuk komuniti Muslim yang merupakan campuran pendatang Arab dan penduduk tempatan. Selain itu, teori kedatangan Islam dari Arab telah disokong oleh Naqub Al-Atas. Beliau menyatakan bahawa kedatangan pengaruh Islam ke Asia Tenggara disebabkan oleh pengaruh penulisan dan kesusasteraan. Buktinya, penggunaan tulisan Arab dalam tulisan Jawi telah digunakan oleh masyarakat tempatan untuk menulis Jawi, dan dalam masa yang sama, pengaruh Islam mula tersebar melalui penulisan di Asia Tenggara. Teori kedatangan Islam dari India. Teori ini telah dikemukakan oleh Snodgrass dan telah disokong oleh Brian Harrison. Snodgrass telah berpendapat bahawa kedatangan Islam di alam Melayu adalah melalui para pedagang Arab yang sudah bermukim di Gujarat, India. Gujarat yang pada ketika itu sedang diperintah oleh Alauddin Khilji, iaitu seorang pemerintah yang beragama Islam. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa hubungan rapat antara India dan Asia Tenggara sudah lama berlaku. Ini dapat membuktikan bahawa kedatangan Islam dari India juga dapat menjadi suatu bentuk sokongan. Teori ini juga dapat diperkuatkan lagi melalui penemuan batu nisan di Pasai yang bertarikh 1428 Masihi dan di Gresik, Jawa yang bertarikh 1419 Masihi. Bentuk fizikal kedua-dua batu nisan ini mempunyai ciri persamaan dengan batu nisan di Gujarat. Ini dapat membawa kepada suatu bentuk kesimpulan yang telah dinyatakan oleh para sejarawan
iaitu Islam telah sampai ke alam Melayu pada awal kurun ke-15 Masihi. Selain itu, terdapat juga teori yang menyatakan bahawa kedatangan Islam di alam Melayu adalah datangnya daripada Bengal, Coromandel, India yang telah diutarakan oleh S.Q. Fatimi. Menurut S.Q. Fatimi, kedatangan Islam ini telah dilakukan oleh para pedagang daripada Bengal. Bengal telah menerima Islam dengan lebih awal berbanding Gujarat. Oleh itu, proses Islamisasi alam Melayu ini telah dilakukan oleh wilayah Bengal yang pada awalnya telah menerima Islam dengan lebih awal berbanding Gujarat. Menurut S.Q. Fatimi lagi, para pedagang Bengal ini telah mengamalkan mazhab Syafi'i, iaitu mazhab yang sama dengan masyarakat Islam umum di alam Melayu. Ini dapat mengukuhkan lagi bahawa teori kedatangan Islam di alam Melayu adalah bermula daripada pedagang Bengal. Kedatangan Islam di alam Melayu dari China disokong oleh Syed Muhammad Naqul Al-Attas. Menurut pandangan peribadi beliau, pada zaman pemerintahan dinasti Tang, iaitu pada awal abad ke-7, terdapat seramai 120,000 orang Islam menetap di Kanton. Kanton ini merupakan pusat perdagangan yang sangat sibuk dan terkenal di selatan China. Pada tahun 879 Masihi, berlakunya satu peristiwa di mana pemberontakan kaum Tani yang mendesak pemerintah mengusir bangsa Arab dari bumi Kanton. Situasi ini telah membuatkan para pedagang yang terselamat berpindah ke Champa, Kedah Patani, Jawa dan lain-lain demi mendapatkan perlindungan keselamatan. Selain itu, menurut pandangan S.Q. Fatimi, catatan dinasti Song bahawa kedatangan Islam ke Nusantara melalui sepanjang pantai laut China dan dari Tiongkok pada awal tahun 977 Masihi. Laporan ini menjadi bukti yang kuat kepada S.Q. Fatimi bahawa teori kedatangan Islam itu adalah dari China. Terdapat juga penemuan sumber artefak dan arkeologi. Antaranya ialah penemuan batu nisan seorang wali Allah berketurunan Arab di Pekan Pahang yang bertarikh 1028 Masihi, di mana atas batu nisan ini terukur ayat-ayat Al-Quran dan batu bersurat bertarikh 1303 Masihi Kuala Berang, Terengganu. Penemuan ini menjadi bukti tambahan yang menunjukkan teori kedatangan Islam dari China ini adalah benar. Selepas kedatangan Islam ke Asia Tenggara, corak kehidupan masyarakat sudah mula berubah. Pertama, perubahan ini dapat dilihat dalam sistem pentadbiran. Institusi beraja mula berubah menjadi institusi kesultanan. Sultan akan berperanan sebagai ketua negara dan mufti berperanan sebagai penasihat sultan. Wujud juga beberapa jawatan lain seperti qadi, bilal dan khatib. Kedua, berlakunya perubahan dalam sistem pendidikan. Kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah membuka peluang kepada semua lapisan masyarakat untuk menuntut ilmu. Perkembangan sistem pendidikan ini telah membawa kepada kewujudan institusi pendidikan formal seperti pondok, pesantren dan madrasah. Ketiga, bidang bahasa dan kesusasteraan juga berubah selepas kedatangan Islam di Asia Tenggara. Perubahan ini dapat dilihat melalui penggunaan tulisan Jawi yang berasal daripada tulisan Arab diubah suai menjadi perkataan bahasa Melayu. Tulisan Jawi berperanan untuk menulis dan menghasilkan kitab-kitab agama dan undang-undang. Istilah Arab juga digunakan dalam bahasa Melayu seperti sultan, masjid dan juga alam. Kesimpulannya, kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah menandakan bermulanya suatu zaman yang baru. Kedatangan Islam ke Asia Tenggara ini telah mengubah ideologi masyarakat yang tidak benar serta cara kehidupan kuno kepada akidah yang tulen dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Zaman Islam di Asia Tenggara berasaskan kepada rasionalisme dan kebebasan berfikir.
Islam telah membawa kepada zaman ilmiah kerana ia mengasaskan suatu sistem ilmu yang berasaskan kepada penghayatan alam dan menggunakan tata tertib akal.